Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul dalam surau ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat juga kita menunaikan solat fardu isyak berjamaah. Kemudian dapat kita menunaikan solat sunat tarawih berjamaah. Tidak seperti tahun-tahun yang lepas. Alhamdulillah, tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesempatan kita sampai akhir Ramadan. Nampak gayanya tak lama ni kes naik takut tutup balik dia. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita doalah banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat berjamaah sampai akhir Ramadan. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Bazar nak tutup tu terpulanglah dia, tapi jangan masjid surau tutup. Sian kita yang beribadat ni. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni seperti yang tuan-tuan lihat dekat skrin TV tu, tajuk kita pada malam ni As-siyamu junnatun. Puasa itu perisai. Sabda Nabi SAW, As-siyamu junnatun minan nar. Kata Nabi, puasa itu perisai daripada api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital. Seperti perisai seorang kamu dalam peperangan. Tu puasa. Apa makna puasa itu perisai? Perisai itu penghalang daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu perisai. Adapun kata ulama, perisai dengan makna bahawasanya puasa itu mengawal nafsu. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, makhluk Allah Ta'ala ini ada 3. Yang pertama yang namanya malaikat. Malaikat itu diberikan akal oleh Allah, tidak diberikan nafsu. Oleh kerana itulah malaikat sentiasa melakukan ketaatan. Dia tak buat dosa sebab dia ada akal, tidak ada nafsu. Yang kedua, makhluk yang namanya binatang. Binatang pula diberikan oleh Allah nafsu, tidak diberikan akal. Jadi binatang kalau sentiasa buat salah wajar, sebab diberikan oleh Allah dengan nafsu, tidak diberikan akal. Tengok ayam kan, depan-depan orang pun dibuat projek. Tak ada akal, tak apalah dia. Lembu pun sama, kambing pun sama. Tak ada sifat malu, tak ada akal dia. Kan? Tapi ada satu makhluk lagi yang namanya manusia. Manusia ini diberikan oleh Allah akan nafsu dan diberikan akal. Tu. Kalau manusia sentiasa melakukan kesalahan, tak wajarlah. Tapi kalau manusia tak melakukan kesalahan pun tak wajar juga. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi namanya manusia, melainkan Nabi dan Rasul yang maksum, yang dipeliharakan oleh Allah dari melakukan dosa. Kita orang awam, ustaz ke dia, ulama ke dia, selagi nama manusia, ada nafsu dan akal. Kadang-kadang menang nafsu, kadang-kadang menang akal. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tu kata Nabi, as-sawmu junnatun minan nar. Puasa tu perisai daripada api neraka. Nafsu ini, dia ibarat binatang yang buas. Kalau sebut dalam kitab tasawuf, nafsu itu ibarat keldai, binatang tunggangan yang liar. Macam mana kita nak jinakkan dia? Maka nak jinakkan dia dengan cara jangan diberikan makan. Itulah. Oleh kerana itulah kita berpuasa. Kenapa Tuhan tak syariatkan benda lain ke? Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala syariatkan kita supaya berzikir 1000 kali.
tak boleh. Nafsu nak tundukkan dia dengan lapar, baru boleh tundukkan nafsu. Oleh kerana itulah binatang yang liar, harimau ke dia, singa ke dia, kalau kita tak bagi makan, lama-lama tunduk dia. Itu nafsu. Nafsu pun sama. Bila lapar dia, nafsu pun tunduk. Kan kita ingat ni yang Nabi sebutkan dalam hadis, ketika Tuhan ciptakan nafsu dan akal, kan? Kita ambil kelebihannya, Tuhan ciptakan nafsu dan akal, kan? Tuhan tanyakan nafsu, wahai nafsu, siapa engkau? Aku adalah aku, engkau adalah engkau, kata nafsu. Maka Allah Ta'ala rendamkan dia dalam api neraka 100 tahun dia. Naik lagi dia. Tanyakan nafsu lagi, siapa engkau? Kata nafsu, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Rendam lagi dalam api 100 tahun lagi. Naikkan lagi. Tanya dia, barulah dia mengaku, aku adalah hamba, engkau adalah Tuhanku. Tu nafsu. Jadi nafsu nak tundukkan dia dengan berpuasa. Itu yang Nabi ibaratkan, puasa itu perisai pelindung daripada api neraka. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya bulan puasa kan kita mudah. Nak sembahyang pun mudah, nak mengaji pun mudah, nak berjamaah pun mudah. Cuma kadang yang silap tu satu je. Tu. Beramal tu dah bagus, sembahyang bagus, mengaji bagus, sembahyang sunat pun bagus. Cuma kadang-kadang beramal tidak mengikut ilmu syariat. Tu. Sembahyang tarawih dia buat, witir ditinggal. Tu. Kan? Witir itu lebih kuat muakkadnya berbanding tarawih. Sebab mazhab lain mengatakan wajib tarawih dibuat, maka witir ditinggal je. Sunat isyak ditinggal, tarawih dibuat. Bagus, bukan tak bagus, tetapi lebih bagus kalau dia buat isyak dan buatnya tarawih. Itu tadi kata, beramal dah ikut dah, nafsu dah tunduk, cuma beramal tak mengikut syariat. Itu silap. Ini kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Oleh kerana itulah kita lihat Nabi ketika Allah Ta'ala nak perjalankan bertemu dengan Allah, pertama sekali Tuhan perintahkan supaya malaikat bersihkan hati dia dulu. Belah, bersihkan hati. Beribadat, bersihkan hati. Kemudian Tuhan perintahkan supaya malaikat isikan dalam hati Nabi itu ilmu dan hikmah. Tu. Ilmu dan hikmah, dua perkara. Ilmu saja tak jadi dia, mesti ada hikmah, kebijaksanaan menggunakan ilmu. Itu penting. Hari ini ramai orang berilmu tapi tidak bijaksana menggunakan ilmu. Ilmu banyak tapi orang tak suka ni dia, sebab tak pandai gunakan ilmu. Ini tuan-tuan, tu penting. Luqmanul Hakim, dia ni seorang orang kulit hitam, ya? Orang Habasyah. Dia seorang hamba, Luqmanul Hakim. Tetapi Allah Ta'ala muliakan Luqmanul Hakim dengan diberikan ilmu dan hikmah. Tu. Luqman. Ketika tuan dia nak bebaskan dia, tuan dia kan, dia kata, wahai Luqman, engkau ambil kambing ni, kau sembelih dia. Aku nak engkau berikan kepada aku anggota yang paling baik dalam tubuh kambing ni. Kemudian dibawakan Luqman, disembelihnya kambing, bawa jumpa tuan dia, dibawanya lidah dan hati dia. Tak lama kemudian tuan dia suruh pula Luqman, kau sembelih kambing ni, aku nak anggota yang paling tak guna, yang manusia tak hendak. Lalu disembelihnya kambing, dibawanya lidah dan hati dia. Kata tuan dia, wahai Luqman, dia, aku minta anggota yang paling elok pun engkau berikan lidah dan hati. Aku minta anggota yang paling tak guna pun engkau berikan lidah dan hati dia. Kata Luqman, tuan dia tu, manusia itu kalau baik hatinya, maka baiklah lidahnya. Tapi kalau rosak hatinya, maka rosaklah lidahnya. Maka dia kata, sebaik-baik anggota itu hati dan lidah, dan sejahat-jahat yang setak gunanya anggota itu hati dan lidah. Tu Luqman, bijaksana dia. Tuhan berikan hikmah dia. Tengok ni macam mana dia nasihat anak dia. Wahai anakku, dia kata, sekiranya engkau melakukan dosa setinggi langit yang ketujuh sekalipun, dan engkau melakukan dosa sedalam bumi yang ketujuh,
nescaya Tuhan akan lihatkan apa yang kau lakukan. Tu nasihat. Ni tuan-tuan yang rahmati Allah, penting ya. Walau kita dah tundukkan nafsu, kena ada ilmu dan ada hikmah, kebijaksanaan menggunakan ilmu. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya. Satu hari ada seorang qadi, dia menghukum seorang pemuda. Pemuda ni curi periuk, tahu periuk kan? Tangan dah tak ada dah. Pemuda ni tangan dah tak ada, kena potong dah tangan dia. Tangan pun tak ada, kaki pun tak ada. Tu. Lalu kata pemuda tadi, wahai tuan dia tu, tuan hakim dia tu, macam mana saya boleh mencuri sedangkan saya tak ada tangan, kaki pun tak ada, tangan pun tak ada. Kata tuan hakim, betul juga dia tu, macam mana nak mencuri. Tapi tuan hakim ni bijak dia tu. Tak apalah dia tu, oleh kerana kes ni meragukan, maka dia kata engkau dibebaskan dan aku sedekahkan, aku hadiahkan periuk ni kepada engkau. Dia pun suka. Apa dia buat? Dia saupnya periuk tu dengan kepala dia. Tu. Kata tuan hakim, macam ni rupanya cara engkau mencuri ya. Tu. Kan? Tu bijak dia. Pada zaman, lupa dah zaman ulama dulu ya, ada seorang lelaki, dia kata apa? Wahai isteriku, dia tu, sekiranya engkau lebih cantik daripada bulan purnama, maka engkau tercerai. Kan? Akhirnya tanya ulama, macam mana ni, tercerai ataupun tidak? Kan? Maka ramai ulama mengatakan tidak, dia tu. Sebab bulan purnama lebih cantik daripada engkau lagi. Kan? Tapi kata seorang ulama tu, dia kata tak, dia tu, engkau tercerai. Sebab Allah Ta'ala mengatakan sebaik-baik ciptaan dia itulah fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baik ciptaan dia. Walaupun dia hitam, dia huduh, dia sebaik-baik ciptaan, bukan bulan. Maka engkau tercerai. Tu. Jangan main, tuan-tuan yang rahmati Allah. Nak cerita apa tadi? Kebijaksanaan, ilmu dan kebijaksanaan. Balik semula kan? Maka puasa ini sebagai perisai kita, pelindung daripada melakukan kemaksiatan. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, dengan sebab kita lapar. Itu sebab kita disarankan kepada lelaki yang tidak kahwin, kan disarankan supaya banyak berpuasa, supaya tunduk nafsu, tak larat. Mata pun tak larat nak tengok maksiat, mulut pun tak larat nak mengumpat dia. Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, tu dalam bulan puasa ni semua tak larat. Anggota yang 7 itu tak larat dia. 7 anggota yang menyebabkan kita masuk neraka. Kan neraka ada 7 pintu. Maka kata ulama, tiap-tiap anggota yang 7 itu mewakili pintu neraka. Mata, telinga, kaki, tangan, perut, kemaluan. Tu ada manusia, ada orang masuk neraka dengan sebab mata. Puasa mata tak boleh jaga. Tu. Bukan tuan-tuan je, saya pun sama juga. Mata payah nak jaga. Mata dah jaga, mulut tak boleh jaga. Mulut dah jaga, tangan pula berjalan. Tu. Taib macam-macam dia, komen macam-macam. Tu Nabi sebut dalam hadis, dia kata Nabi, siapa yang berpuasa, siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan yang cela dan juga tidak dapat meninggalkan perbuatan yang bodoh, yang sia-sia, maka kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada puasa, tak hajat. Tu kan. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita ingat ya. Berapa minit dah ya? Ingatkan saya, berapa minit dah tu? 20 minit je, jangan lama sangat. Kan. Baik, kata kita ingat ya, dalam sebuah hadis Nabi pernah sebut ya, nanti di hari kiamat manusia ini akan dibicarakan depan Allah. Kemudian Allah Ta'ala tu, wahai manusia, apa keterangan kau nak bagi? Manusia tu diam. Lalu kata Allah, tak apalah, tanya anggota dia. Tangan pun bercakap, ya Allah, ya Tuhanku, dia, aku ni ya Allah, dalam dunia dulu kuat, 100 kilo aku boleh angkat. Tapi ya Allah, nak angkat takbir sembahyang pun tak larat. Nak angkat selimut pun tak larat ya Allah. Tak apa, keterangan bagi. Telinga pula, macam mana telinga? Telinga kata, ya Allah, dia kata, aku ni belum pekak lagi ya Allah. Orang azan tu aku dengar dia. Aku kenal suara Bilal tu, aku kenal Bilal mana yang azan, imam mana jadi imam, aku dengar dia. Ya Allah,
tapi aku tak dapat nak datang ke surau. Biar. Mata kata, ya Allah, aku ni tak buta lagi, ya Allah. Nampak lagi jalan ke surau, ke masjid tu, ya Allah. Tu. Tapi aku tak dapat nak datang. Kaki kata, ya Allah, aku ni kuat, dia kata. Jangan kata, dia kata seluruh dunia ni aku dah ronda, ya Allah. Cuma tangga surau belum sampai lagi. Tu. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Akhirnya kata Allah, macam mana kata Allah? Wahai manusia, apa kau nak bagi keterangan? Apa dia kata? Ya Allah, dia kata, celaka korang semua ni. Dalam dunia dulu aku sibuk cari duit, pagi petang siang malam bekerja untuk bagi makan kau. Hari ni kau dakwah aku depan Allah, tak guna sungguh kau. Tu menyesal dia. Manusia yang sibuk dengan urusan dunia, sampai bulan puasa pun tak sempat datang surau, tak sempat beribadat. Malu kata Allah, orang macam ni nanti dia akan menyesal di hari kiamat, dan dia kata, ya Allah, rugi sungguh aku. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk akhirnya tuan-tuan ya, satu peringatan, kita jangan jadi orang yang ditipu oleh masa, dipermainkan oleh waktu. Tu ingat ya. Ketika manusia diusung di atas keranda itu, usung nak bawa ke dia pergi kubur itu, apa kata mayat tu? Wahai manusia yang mengusungku, dia kata, janganlah engkau ditipu oleh masa dan dipermainkan oleh dunia, sebagaimana dunia dan masa mempermain-mainkan aku. Tu menyesal dia, tapi dah mati, tak guna dah. Nanti dulu. Tu sebab kita ini dibisikkan oleh iblis dan syaitan dalam hati, yang diwakilkan kepada nafsu yang ada dalam diri kita. Syaitan dah kena tangkap dah, kan? Cuma ada nafsu yang diwakilkan, yang diajar oleh iblis tu. Apa dia ajarnya? Supaya kita tangguhkan nanti dulu. Tu. Beribadatlah kita, beramallah nanti dulu. Pergilah semayang nanti dulu. Bila nak mengaji? Nantilah, kejap lagi sempat. Esok pun tak apa, lama lagi Ramadan. Ni baru ke-6, lama lagi nak puasa ni. Nanti boleh habiskan, boleh datang surau. Tu. Itu yang ditanamkan oleh iblis. Nanti dulu. Tiba-tiba maut datang mencelah. Ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Jadi jangan kita jadi orang yang menyesal sampai ajal kita tak guna dah. Ketika tu orang lain tak dengar dah apa yang kita katakan. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukuplah sekadar tu peringatan kita pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberi manfaat kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.